أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة. Tidak, sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Tidak, yakni gapo? Kalla laisal amru kama za'ama. Bukanlah pekerjaan bagaimana yang seka ia. Yakni kembali kepada puak lumazah, dia rasa kata harta dia tu boleh mengekal dia hidup di dalam dunia. Maka Allah Ta'ala kata bukan walah tu. Tidak ada pekerjaan hak sungguh tu bagaimana hak dia seka kata dia boleh kekal di atas dunia dengan sebab harta. Tapi dia la yumbazanna fil hutamah, akan dicampakkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hutamah. Neraka hutamah tu walah mana? Tahu mana mana? Nak capok orang hok duk berahi cerca orang, berahi duk caci orang, berahi duk fitnah orang. Neraka hutamah tu walah mana mana? Ada. Apa jalannya yang engkau dapat mengetahui apa dia neraka hutamah? Narullahil muqadah. Neraka hutamah itu ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintah Allah. Ni hutamah Allah Ta'ala sedia kepada orang yang duk caci orang, orang yang duk cerca orang yang duk fitnah orang. Nah, sama ada dengan perkataan
ataupun dengan perbuatan. Dia akan masuk neraka hutamah. Neraka hutamah tu narullahil muqadah. Ialah api Allah. Neraka hak Allah sediakan, dinyalakan mengikut perintah Allah. Maka di sinilah tempat kediaman orang. Duk cucuk orang, duk celah orang, duk buat main-main, duk perih orang. Lepas tu kata pula dengan mulut, buat pula dengan perbuatan, ejek-ejek gapo semua. Bini kita kena jagalah. Dan mulut kita, lidah kita jangan duk caci orang. Dia duk cucuk ke orang, jangan duk gapo keji orang lain. Tu lidah. Dan begitu juga perbuatan kita, lumazah tu dengan perbuatan. Jangan duk mengani-ngani ke orang, jangan duk tulis surat cucuk orang, kata ke orang. Itu dengan perbuatan. Kerana buruknya sesa yang Allah Ta'ala sedia kepada orang berperangai walah. Dia akan masuk dalam neraka hutamah. Ni nyata-nyata dah. Balasan Allah Ta'ala kepada orang berperangai walah. Sama ada rakyat kita biasa, orang kampung duk cucuk sama gu. Cucuk gu lawan kita dah duk caci orang hak kita tak kenal, ataupun gapo pekak, pandai kecek, pandai menulis, pandai gapo semua kena jagalah. Kerana tak padane nak berjumpa dengan azab Allah, dengan api Allah yang dinyalakan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allati tattali'u 'alal afidah. Api yang dinyala, api Allah yang dinyalakan tadi, yang naik menjulang hingga sampai kepada hati. Dan nyala dia tu bukan bakar hangus tubuh luar saja, kulit-kulit luar saja, bukan terus panasnya dia, kebakaran dia, nyala dia sani hingga sampai kepada afidah, dan hingga sampai kepada hati dia. Ani no oyak kata beratnya balasan pada puak humazah lumazah. Ia naik menjulang nyala hingga sampai kepada hati dia. Amai daripada tubuh badan dia hingga sampai kepada hati. Maksudnya gitu. Jadi kalau hangus luar tu pun kita tak tahan dah. Jari seputung pun kalau masuk dari api, kena api, kita tak tahan dah. Apatah lagi kalau semua badan. Kalau badan luar saja tu pun habis cekak panas dah. Nidak. Panas dia, nyala dia sampai kepada hati. Hangus sampai ke hati. No ayat kata beratnya sesa. Orang yang bersifat dengan humazah, lumazah. Jadi kita boleh tahu sini bila Allah Ta'ala janji sesa nyata-nyata kepada satu perbuatan, dalil kata perbuatan itu adalah dosa besar. Ambil pahal kata orang cucuk, orang caci orang ni dosa besar. Kerana dosa besar ni dosa yang nyata-nyata Allah Ta'ala lari, dan nyata-nyata sesa balasan daripada Allah Ta'ala. Bukan pahal-pahal saja dah. Bukan kata pahal nak apa tak molek ni kerana Allah Ta'ala dak. Bukan.
balas Allah Ta'ala, saya Allah Ta'ala tu nyata-nyata. Mesti gapo laknat. Nah, kalau Allah laknatullah alal kazibin, misal laknat Allah di atas orang yang mendusta. Kalau itu dusta tu adalah dosa besar. Tengok, kerana apa? Allah Ta'ala janji dengan laknat. Nah, dan will bagi orang pok semaya tapi dalam semaya dia lupa, semaya gatik tak semaya gatik, ataupun kalau semaya pun duk ingat kata tak tahu, nah rukun syarat tak kira, maka tu dalil kata orang semaya tak semaya itu dosa besar. Dan balasnya orang tak semaya masuk dalam neraka sakar. Nah, masalakakum fi sakar, kerana apa mu masuk dalam neraka sakar? Qalu lam naku minal musallin. Jawab mereka itu adalah kami, buat dia tak semaya. Lalu kata tak semaya itu adalah dosa besar. Dan begitu juga lumazah dan humazah ni dosa besar juga. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala kata la yumbazanna fil hutamah, akan dicapokkan dia ke dalam neraka hutamah. Janji sesa Allah Ta'ala tu zahir-zahir, nyata-nyata, pahal selalu tu. Maka boleh ambil hukum kata cucuk orang, caci orang, kata ke orang, pejatuh orang, ini adalah dosa besar. Bila dosa besar, kena bertaubat. Nah, bertaubat, minta Allah Ta'ala ampunlah dosa lepas-lepas dah. Kalau tergedenya siapa saja dok biasa cucuk orang, kata ke orang, maki orang, sama ada perbuatan ataupun perkataan, maka wajib segera taubat dengan Allah Ta'ala. Tapi taubat humazah lumazah ni berhajat kepada minta maaf kata daripada orang yang kita kata. Ini berat lalu. Kau panjang dah. Kerana apa? Kerana dosa ni adalah bersakut paut dengan anak Adam. Nah, ngikut syarat taubat tu, kalau dosa mana sakut dengan orang lain, kita kena minta halal, minta maaf. Kalau kena bayar pun kena bayar, baru boleh bertaubat dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau dosa tu bersakut dengan Tuhan saja, nah, dosa kita antara kita sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan, maka tu minta di Tuhan seorang, minta di Tuhan seorang. Istighfar dengan Allah Ta'ala satu sajalah. Nah, tu kena minta ampun dengan Tuhan. Dosa besar juga sebab tinggal semaya, dosa besar juga. Tapi itu tak ada kena minta maaf di orang, kena minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Ada pun cucuk orang, maki orang, kata ke orang, pejatuh orang, nah, maka ini dosa besar dan dosa bersakut paut dengan anak Adam. Maka apa? Cara taubat tu kena minta halal, minta maaf. Pas nak pergi minta halal di mana? Berapa orang kita kata? Ingat tak? Kadang-kadang mati dah. Kadang-kadang duduk jauh. Kadang-kadang kita kata dengan secara senyap-senyap. Nah, tertulis surat, maki dalam surat tu dengan perbuatan. Ataupun kita kata jauh-jauh. Ataupun kita kata sini-sini. Nah, maka semua tu kau lebih payah lagi kita nak bertaubat. Tapi Allah sentiasa menerima taubat. Dan Allah sentiasa menerima taubat. Walau payah setengah mana pun, segeralah ila maghfiratin, dan kepada minta keampunan daripada Allah Ta'ala. Kita kena harap bahawa Allah Ta'ala ampun asal kita bertaubat. Jangan kita duk kerja benda biasa. Jangan kita bahaya kata duk royak orang masa dulu ataupun orang tinggi-tinggi. Fak kita pun subhanallah. Jangan main biasa. Cucu tu kata kena. Ada dalam satu ayat Quran. Nah, yang pertamanya kena beringat jangan buat mudah-mudah dengan orang. Jangan pihina orang, sukhriyah.
Jangan kita pandai rendah kepada orang. Baru kita tak cerca ke orang. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kita sukhriyah awak pandai rendah satu kaum dengan satu kaum. Kita tak cerca. Kita pandai kata dia mulia juga, dia hamba Allah Taala juga. Dia kurang satu segi, boleh jadi dia ada baik satu segi. Kita fikirlah. Kalau kita dok pandai dia tu kadang-kadang orang cerak-cerak molek. Nah, kalau bab agama dia turut Rasulullah, turut hukum Allah Taala. Tapi boleh kerana kita rasa benci ke dia, kita pandai rendah dia. Dan kita sampai cak tak molek kepada dia. Kerana kita wak sukhriyah, wak main-main. Nama molek kita panggil, nama tak molek kita panggil dengan gelar, maka semua tu adalah masuk dalam cerca. Bunyi kata cerca tak molek, tapi rupanya malah tu ada ayat lain kata la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kita pandai rendah menganyi mai dah wak sukhriyah dari satu kaum pada satu kaum. Asa an yakunu khairan minhum. Boleh jadi dia lebih baik pada kita. Dan nak fikirlah tu. Tak kata kau orang, tak ada. Kita nampak tak baik pun ada segi baik dia tu, bukannya baik semua, bukan tak baik semua. Nampak titik hitam di kain putih. Nu putih nu yang belana lagi. Kain selah tu tilalak sikit ya. Kita tidak nampak tak molek tu. Maka Allah Ta'ala pesan kepada kita, jangan mula-mula sekali jaga hati kita tu, jangan pandai rendah kepada orang. Boleh jadi orang yang kita pandai rendah tu lebih baik pada kita. Gitu juga sama orang betina. Wala nisa'un min nisa'in. Karena orang betina ni pun berakhir juga pandai rendah. Betina tu tak molek, betina kampung tu tak molek, betina orang ni tak molek. Nah, asa an yakunna khairan minhunna. Boleh jadi dia lebih molek pada mereka itu lagi, lebih molek pada kita lagi. Bila ada sifat kita walah ni, kita tak sukhriyah kepada orang, tak cerca ke orang, tapi kita hidup berasa kata demo tak terpakai, tu duk kata. Sedangkan orang itu duk buat jasa, buat baik, dah duk dakwah agama, duk kerja agama tu penuh-penuh. Tapi ni adalah benda tak setuju kita jangan buat main-main. Beki, kalau sungguh dia tak molek, beki. Sungguh kita pandai, kita kena beki dia. Nah, kita kena nasihat ke dia, ngikut wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Patu wala talmizu anfusakum. Ni lumazah ni jangan duk cerca di antara sama kita. Jangan duk buat tubik perkataan hok pesan cerca omong cercaku. Ani aturan kita supaya tak jadi humazah lumazah. Nah, jangan kita duk cerca sama-sama kita. Kalau sungguh dia tak molek, nasihat. Ajar dia. Nah, pisah aja. Kalau su tak boleh, cari orang lain hok boleh dengan dia. Jangan kita cerca jauh-jauh, kata jauh-jauh. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan panggil dengan gelaran. Ni nyata-nyata. Hidup gelar puak tu, puak ni, semua tu dosa lah. Nah, gelaran hak dia tak setuju. Kita duk panggil dengan gelaran. Gibuh gelaran lik belakang. Puak tu, puak ni, pak gibuh gelaran. Jangan. Nyata ni Allah Ta'ala larang dengan nyata-nyata. Tak ada jalan, tak ada dengan jalan sini dah. Jangan kita duk panggil dengan gelaran. Nah, wala tanabazu bil alqab. Ada. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejahat-jahat nama tu ialah fasik lepas pada iman. Ime berjuruh dah datang gilik belakang fasik tak mulai. Maka ni seburuk-buruk. Kalau berjuruh, jagalah berjuruh kita tu. Jagalah iman kita seterus hingga sampai mati. Jangan ke iman, ke fasik, ke tak berjuruh, ke kata ke orang, ke semaya. Jangan jadi pesan.
Kita jaga iman kita. Nah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati mereka kita di dalam Islam. Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, matilah kita dalam Islam. Wa alhiqni bis salihin, dan himpunlah kita bersama dengan orang saleh. Nanti kita duduk cerca orang, duduk kata orang, lebih-lebih lagi orang tu kerja siang malam. Ibadat kepada Tuhan dah, semaya tahajud, lebih-lebih hafal Quran lagi. Nah, duk kecek agama lagi. Kita duk amat cerca. Dah. Begitulah sama jiran kampung kita. Nah, saing kita gapo, jangan main cerca kerana dosa besar. Kalau nak taubat buat hajat pada minta maaf gapo kau panggil. Lebih lagi jauh lah dah kita. Cerca jauh-jauh. Mati kata dah, setengah-setengah orang kita cerca tu mati. Nak pergi minta maaf di mana lagi? Nak pergi minta maaf di mana? Minta halal di mana lagi? Dah. Dan siapa-siapa tidak bertaubat, maka orang ni adalah dari kalangan orang zalim. Dia duk buat perangai walah tu. Duk sukriah ke orang, duk kata ke orang, duk cerca orang, duk panggil orang dengan gelar. Panggil betul-betul lah. Boh apa gelar yang tak molek ke dia. Nah, tiba-tiba tak taubat. Duk nak lagi. Lepas sehari-sehari, lepas dah baru ni pula dah tak taubat. Maka orang ni daripada orang zalim. Dia tu masuk dalam banci orang zalim. Dia orang zalim kelak kepada kita dak ngaji dah dalam hadis. Nah, maksud hadis Nabi, bi orang zalim tu bila dia bangkit pada hari akhirat timbang amalan baik dia kena himbau kepada orang yang kena zalim. Dia jadi orang zalim, kau teruk lagi. Dia duk semaya, duk puasa, duk baca Quran, duk berzikir, duk apa, kena himbau kepada orang yang dia zalim. Inilah orang yang paling rugi sekali. Dan kalau habis amalan baik dia duk bayar kepada orang yang kena zalim, dia kena sanggup kepada dosa orang yang kena zalim. Akhirnya ditapak dia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ini putus huminya duk lumazah. Cerca orang, kata ke orang, maki orang. Nah, dah. Dan gapo pihino kepada orang lain. Na'udzubillah. Ini kena jaga. Jaga kita walau dalam masyarakat kampung ataupun masyarakat orang ada ilmu, pandai kecek, pandai gapo semua apa. Nah, kita kena jagalah daripada sifat ni. Kerana besarnya balasan Allah Ta'ala, buruknya balasan Allah Ta'ala kepada orang ni. Nah, iaitu dia akan dicampur ke dalam neraka hutamah, dan neraka hutamah itu ialah api Allah yang dinyala-nyalakan hingga sampai ke hati. Innaha alaihim muqsadatun. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Bukan kata layu-layu saja dak. Bukan balak-bok lalu tapi tak oleh sana. Dah berlalu tapi dak bukan. Muqsadatun mutabbaqatun mughallaqatun. Dalam tafsir kata ada ditindih tabak, mutabbaq, berlapis-lapis di atas. Mutabbaq. Kita panggil mok tabak tu dia berlapis-berlapis kata. Nah, mok bahasa Arab tu mok tabak. Mok tabak sungguhnya mutabbaq. Berlapis-berlapis. Tepung tu dia berlapis dah. Mok tabak. Mula tu gandum, lepas gandum. Pisai, lepas pisai telur. Jadi mutabbaq. Maka orang masuk dalam neraka hutamah ni pun muqsadah, mutabbaqah. Berlapis-lapis duduk dalam neraka. Berlapis-lapis sama dia dan berlapis-berlapis seksa. Mula api misal, lepas ada api batu, lepas pada batu panah, besi panah. Allah, na'udzubillah. Nah, minan nar. Allahumma qina azabaka yauma tab'asu ibadak. Ya Allah, jagalah
peliharalah kita, lepaslah kita daripada azab engkau pada hari bangkit oleh engkau kan hamba engkau. Innaha sesungguhnya alaihim sesungguhnya api neraka tu, narullahil muqaddas ni, alaihim di atas mereka itu, muqsadatun, yani muqsadatun alaihim, ditindih-tindih di atas mereka itu. Mana api, sama api itu bertindih-tindih, nak kata berapa panas api, dan cara duduk dia dalam neraka berlapis. Kita dengar orang masuk masuk duduk dalam bilik sepik. Tu pun tak ada Allah. Kadang-kadang duduk dua lapis, nur dengan guni. Tak ada duduk tindih susah tak. Tu pun habis cakap dah dunia. Ni apa tak lagi dalam api Allah, dalam neraka Allah. Astaghfirullah wa atubu ilah. Istighfarlah banyak-banyak kita dengan Allah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka itu. Yani di atas orang hok kena azab taning. Diazabkan dia di dalam api neraka, hal keadaannya ditindih-tindih dan ditutup rapat di atas mereka. Fi amadin mumaddadah, mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintangkan panjang. Allah, api neraka nyala dah. Api neraka saat ni panas sampai ke hati. Duk dalam neraka tu bertindih-tindih, berlapis-lapis, ditutup. Bukan apa cahaya matahari tu boleh makan angin, tak ada sikit apa lah. Na'udzubillah. Lagi terikat, mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintangkan panjang. Fi amadin, diikatkan mereka itu pada tiang-tiang yang dipanjangkan dia, mumaddadah, yang dipanjangkan. Bukan tertiai panak-panak. Ni nak royak ke gapo ku susah kuburukan. Orang yang masuk dalam neraka utama, huminya sikit saja, iaitu cucuk. Allah, na'udzubillah min dzalik. Allahumma qina azabaka yauma tab'atsu. Huminya sikit. Buah lidah mulut gitu saja. Sedap mulut ya. Bukan sedap makan ni, sedap buh dari perut tak. Sedap mulut ya kata orang. Tapi kembali kepada seksa dia tu adalah amat berat. Na'udzubillah. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Amadin dan tie tu batang palang. Kayu ataupun besi palang mumaddadah yang dipanjangkan dia, bukan kodar panak-panak. Maknanya diikatkan dia sebagai ikat yang kejap, tak boleh nak gelepar dah. Tak boleh nak gelepar. Seolah kata dikoci pitu, diikat, ditindih, nak sedap ke anak. Orang berakhir cicak orang, bertilah. Kita sendiri pun berdoalah kepada Tuhan, janganlah kata ke orang cicak orang. Kerana tak padan ni, dengar ni pun habis cakap dah. Susah dan balasan Allah Ta'ala terhadap orang yang yang bersifat dengan bi'amadin mumaddadah. Diikatkan dia pada tiang yang panjang, tawilah, hingga tak dapat keluar mereka itu. Padahalnya kalau
Tak ikat pun tak arak gidah duduk dalam api tu. Tapi nak tambah sesa. Nak tambah sesa. Salah kata dah. Cicir tambah lagi. Berat sesa lagi. Hingga mereka itu tak dapat keluarlah dari ikat tu. Dah. Pada tiang yang dipanjangkan di atas mereka itu. Lepas tu ikat tu pada tekak-tekak mereka itu dengan rantai, dengan belenggu. Nah, lepas tu pula diselak, dikatuk lah dah pintu nak keluar masuk. Duduk dalam tempat sepek, ditindih, ikat. Lagi pula murallaqah, dikatuk lah dah. Baduk gelepar dia tu. Cuba kata dinding besi. Nah, kalau kata dinding besi, rata besi, baduk bakar dengan api. Ikat manusia yang berakhir cicor ke, berakhir kata apa. Ini kena iman kita yang pertama. Apa saja yang dijanji Allah Ta'ala, wajib kita iman. Kerana ini adalah pengajaran daripada Al-Quran. Quran yang wajib kita percaya dan dia adalah satu rukun daripada rukun iman. Inilah balasan. Na'udzubillah min zalik. Dan balasan kepada orang yang duk menerangkan keburukan orang. Walau dia tu buruk sungguh, pun tak boleh kita nak cerita. Apa dah lagi? Buat fitnah pada. Orang tak ada guna kali. Dia ayat atau dia huduh, dia gapo, dia tak molek. Oh tu jadi dua kadi, dua kesalahan. Yang pertama buat fitnah pada orang. Pas pula dah orang buat molek terhadap agama pula dah. Orang duk kerja agama, kita gitu. Cerca gitu kata. Oh ni satu kesalahan pada. Kalau cerca orang lobe-lobe tu pun tak boleh dah. Orang duk cerca agama, duk buat baik, duk semaya tak tinggal, kita pergi cerca tu kau tambah lagi. Lepas tu bahang dah. Bahang duk kata benda tak sungguh. Buat fitnah tu mana kata tak sungguh. Benar dia tak ada buat ni, kita duk kata. Timbul satu salah pula, kezaliman satu. Dah. Lepas tu gibuh dengan gelar-gelaran pula dah. Gibuh dengan nama-nama tak molek. Gelar-gelar tak molek. Ini dah keburukan sangatlah kepada orang yang mencemuh dan mandai rendah kepada orang lain. Nah, sekalipun dia orang kaya, orang lebih, orang pandai, orang bijak sekalipun, jangan sekali-kali kita. Tapi huminya mari situ, mari dia bahasa takabur, dia bahasa sombong, dia bahasa menik, dia rasa puak dia banyak. Maka di situlah tepat. Dah. Timbulnya perasaan nak maki orang, nak cucuk orang gapos. Dah. Benar tak molek ni, kalau kita tengok gu tak molek pun kita tak boleh nak sibal dah. Apa tak lagi hak bahau hak tak sungguh. Nah, kalau gu tak molek tu kita nak sibal, tak boleh dah. Kena pergi royak dia. Kalau tak boleh royak, tak padan ni nak royak pun tegah dalam hati. Nak tangan, tak padan. Dengan mulut pun nampak cair lagi. Dalam hati pun kena tegah. Nah, nanti kita hidup kata jauh. Tu dia orang tak molek dah. Nah, gena-gena pun kita tak kenal lah benda, tapi jangan cerca, jangan gapo. Bahawa tak molek ni le buat pun jangan duk gapo duk sibar-sibar. Satu dosa pula situ kalau kita buat maksiat, datang tunjuk ke orang. Kenapa tak heran? Jadi satu salah pula. Buat maksiat tu berdosa dah. Lepas tu orang dengar pula dah. Orang tahu pula dah dengan maksiat kita. Cerca ke orang tu dosa dah. Kita cerca orang dengar pula dah. Benda jahat ni kalau duk sore kita tu jahat dah dosa dah. Ni kita apa? Royak sibar orang dengar pula dah.
La yuhibbullahul jahra bisu. Tuhan tak kasih orang pesan hidup sibar-sibar dengan kejahatan. Buat kejahatan itu salah dah. Tapi sibar pula dah. Kusena pula dah. Ni kusena kata-kata. Tulis kata-kata. Baca kata-kata. Tuhan benci pula dah sekali lagi. Nah, ada dalam ayat kata la tajhar la yuhibbullahul jahra bisu'i. Nah, minal qawli daripada perkataan. Nah, kita hidup sibar hidup kata derah tu satu dosa pula dah. Kalau susih-susih dok cerca tatah dangan senyap-senyap tu pun dosa dah. Apa tak lagi gisibar pula dah keburukan orang kepada orang lain. Jadi banyak kacau lah dah, banyak salah dia tu. Dah. Sedangkan Allah Taala tak kasih kepada menzahirkan ataupun musibahkan dengan kejahatan orang lain. Nah, kejahatan diri dia sendiri pun tak boleh. Kalau kita buat maksiat senyap-senyap satu dosa. Kalau kita buat maksiat patut gisibar royak ke orang jadi dosa lain. Nauzubillah. Bening kita kena jagalah ni dosa mulut ni. Cerca ni biasa mulut. Tapi kalau lumazah tu hangga siapa kepada apa kepada perbuatan lah. Maka dengan ayat ni dah berakhirlah surah. Tapi walau kita nak masuk surah lain pun kena ingat molek lah. Ni sifat tak molek benar ni. Pas dekat dengan kita. Dia kecek mula nak naik rumah tangga orang, nak kecek hal orang ke apa. Kalau gelang cerca, gelang pejatuh orang, jangan sekali-kali. Dekat sangat dengan kita. Duduk dalam tepi kita sangat. Dan kerana balasan Allah Ta'ala adalah berat kepada humazah dengan lumazah. Dan wifahai lah. Humazah, lumazah. Ni wifahai molek. Surah ni kita duduk dalam, kalau orang kata duduk dalam ayat lazim. Hak kena pakai ingat belaka, pakai boleh baca belaka. Dan kita pun kalau mengaji Quran ke, nah, lek akhir-akhir ni banyak ke pandai baca belaka lah. Tapi kuamai dia, maksud dia beginilah. Hak kita dok baca tu pesan ni lah. Bukan baca qadar lafaz saja, bukan kita ambil faham lah arti dia dan maksud dia dan pengajaran daripada surah-surah Al-Quran. Maka dengan ayat ni habislah kita surah surah Humazah ni, dan insya-Allah kita akan masuk dalam surah Al-Fil pula. Nah, surah Al-Fil. Maka di antara kesimpulan ataupun boleh kita ambil maksud daripada surah ni, yang pertama haram bagi pula dosa besar orang duk cerca orang dengan perkataan. Dan begitu juga cerca orang dengan perbuatan. Pihina orang buat mengani mai, pejatuh orang dengan perbuatan. Masuk dalam perbuatan pesan ni tulis dalam dalam telefon, dalam gapo kata orang tu orang ni gapo semua masuk dalam perbuatan. Dan hak perkataan itu hak pesan dengar. Dan dia adalah daripada dosa besar. Lumazah ni daripada dosa besar. Dosa besar ni kena bertobat. Ada setengah ulama kalau salah halo biasa ni, kita pergi masjid, jalan kaki pergi masjid tu hapun dosa dah. Kita ambil semaya tu hapun dosa dah. Kita duk nati semaya, bawa masuk semaya maghrib, nati semaya isya, duk tunggu tu malaikat duk minta ampun. Tu dosa kecil-kecil, dosa halo dosa biasa diampun. Tapi kalau dosa besar tak diampun. Giwa haji, umrah sama umrah. Giwa umrah. Lepas tu, dalam giwa umrah, dosa telah tu diampun. Dosa kecil. Ada pendapat ulama. Jumaat ke Jumaat. Kita semaya Jumaat. Hari ni semaya Jumaat. Lepas tu, minggu depan mari semaya Jumaat pula. Dosa telah tu diampun. Iaitu dosa biasa-biasa.
Ada pun dosa besar hok sakut paut dengan orang ni. Nah, buat haji 4 kali pun. Nah, kena minta maaf betul-betul. Buat umrah banyak kali pun berhajat kena minta maaf, kena bertaubat. Nah, semaya jemaah tak tinggal pun berhajat kepada taubat dan minta maaf. Nah, kerana dosa ni bersakut paut dengan orang. Baik ni jagalah. Jagalah, lah. Ada. Dan tubi'ah orang biasa ni, yang keduanya ialah mari daripada dia berasa bangga dengan harta dia dan pangkat dia. Orang-orang cucu orang ni, yang tamu boleh ada dia daripada orang kaya. Bila dia kaya, dia tak heran. Bila dia tak heran, ikut dia nak kata. Maka huminya di situ. Tapi kita kena ubah. Kaya kita, boleh tolong orang. Jangan kaya kita berasa lebih kita jangan. Ni kaya pasal Islam. Kaya tak apa kaya. Sayyidina Uthman tu orang kaya. Nah, Abdul Rahman bin Auf orang kaya. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang kaya, tapi kaya pasal tolong orang. Lani pun kita kayalah nak kaya. Nak jadi sedekah setengah mana? Kewajipan kita kena buat. Zakat gapo semua kena hitung, lepas tu tolong orang. Jangan kaya buat kata kat orang, berasa lebih. Jangan kaya Firaun, kaya Qarun tu jangan, naudzubillah. Kaya tak apa, berdoalah. We kaya, tapi kaya pasal buat kebajikan. Dak. Ani gapo di antara kita boleh faham daripada surah. Dan ingatlah bahawa harta tidak mengekalkan seorang tua dia dalam dunia. Banyak harta walau mana pun suk ditinggal juga. Suk ditinggal. Nah, pekat tinggi setengah mana pun suk ditinggal. Ada satu hari kena tinggal. Ada. Habis ni apa saja yang kita nak kata, nak buat, nak gapo kena beringat. Jangan zalim orang dan jangan duk cuca orang, jangan duk pihina orang. Dan ingatlah bahawa orang duk cuca orang luhumazah dan lumazah, dia akan berjumpa dengan neraka hutamah. Neraka hutamah kita kenal dah dalam ayat, iaitulah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Maka neraka hutamah ni adalah neraka yang bersangat azab. Nah, azab tu pedih sangat hingga sampai ke hati dan diikat, dikatuk, ditindih. Nah, tak boleh nak gelepar, tak boleh nak rehat sikit habis. Nauzubillah. Maka mudah-mudahan dan kita berdoalah kepada Allah Taala boleh kita faham Al-Quran serta kita ambil pengajaran pada Quran dan usahalah supaya kita boleh buat amal dengan sebanyak-banyak mungkin apa yang Quran ajar kepada kita, sama ada amalan itu yang sakut paut dengan hati, sakut paut dengan mulut dan sakut paut dengan perbuatan. Kita usaha, jangan kita pandai saja Al-Quran baca tapi apa Quran ada ayat kita tak faham. Dan jadilah Quran ini sebagai makanan kita, tanaman yang subur yang ada di dalam hati kita. Bila kita dengar Quran bertambah iman, dengar Quran bertambah iman. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.